Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Allah Akbar kepada semua pendengar-pendengar setia sisi kami luar sana. Tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua trading style anda, maupun tidak kira apa jua komposisi treatment yang anda pakai sepanjang masa, asalkan saja bermanfaat. Marilah bersama-sama kita panjangkan. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Ya, kita live malam ini dalam satu ruangan yang serba berbeza daripada yang sebelumnya. Jadi pancaran yang dilaksanakan pada malam ini agak sedikit unik. Okey, unik kita. Unik kita macam mana? Kita bukan di konti tetapi kita di awang-awangan. Jauh sana. Baik, kepada kita maklum bahawa kondisi kawalan pergerakan wilayah ataupun kawalan pergerakan kawasan ini menghadkan pergerakan kita ya. Tapi malam insya-Allah bicara fundamental sekali lagi ke udara seperti lazimnya 10.30 malam Rabu Ladies Night kita untuk bersama-sama dengan anda melihat situasi market semasa insya-Allah. Okey, apa yang menarik untuk sepanjang minggu ini, kita lihat bahawa komposisi pasaran bermula pada 16 Mac ya, di sepanjang hari bulan ini, di Isnin yang lalu dan seterusnya hinggalah nanti kepada penghujung minggu ini insya-Allah pada 20 Mac hari Jumaat. Kita lihat Allah Akbar, pelbagai banyak sangat ruangan-ruangan high impact merah ya sepanjang minggu ini ya. Dan kita dapati bahawa pergerakan pasaran pada beberapa ketika ini amat volatile, terutama yang melibatkan the safe haven. Okey, emas besi kuning kita amat mendadak pergerakannya. Even currency sendiri, terutama American dollar, setelah mereka berjaya melaksanakan satu implementation 850 billion dollar bagi pusingan yang kedua tambahan selepas 700 billion dollar yang diumumkan oleh Jeremy Powell masa hari Isnin yang lalu. Ni dia 6.30 pagi masa press conference FOMC, menjadikan total keseluruhannya hampir 1.5 atau 1.4 trilion dolar. Satu suntikan kewangan fiskal stimulus yang sangat besar jumlahnya. Jika sebelum ini kita tahu bahawa Bank of England pada minggu yang lalu, jika kita lihat pada tarikh yang kita saksikan di sini, official bank rates ini yang dipotong sebanyak 0.50 BPS kepada 0.25% pada 11 Mac yang lalu, hari Rabu minggu lepas. Kita ni Rabu ke Rabu ni banyak high impact besar rupanya kan. Agaknya ni minggu-minggu kegemaran central bank dunia rupanya. Okey, dan apa yang menarik perhatian saya semasa 8.30 malam apabila annual budget release, apabila Menteri Kewangan mereka ya, Sunik something nama dia, announce sebanyak hampir 600 billion pound. Suatu figure 100 bilion, lebih 100 bilion pound mensuntikan keuangan untuk bajet mereka pada tahun 2021. Satu bajet yang sangat besar jumlahnya dalam sejarah UK. Dan kita lihat adakah kemampuan suntikan ini mampu untuk membantu pound sterling yang hari ini kita nampak bahawa kejatuhannya amat ketara. Dan sebentar tadi saya baru saja melewati ini dia, ini rumah kedua saya, nama dia Bank of England. Yang ini saya melihatkan 0.25% dan quantitative easing atau satu purchase program yang dilaksanakan sebanyak 435 bilion pound. Wow. Dan skim ataupun program pembelian bond corporate sebanyak 10 bilion pound dilancarkan selepas mereka melaksanakan pemotongan rates. Jumlah ini jumlah yang besar. Quantitative easing, satu asset purchasing program, di mana secara overallnya
dia akan membawakan satu kesan suntikan kepada aset yang menilai kejatuhan. So apabila aset ini disuntik, maksudnya ditawarkan dalam bentuk bond, perbendaraan, treasury yield seperti yang UK 5 tahun, UK 10 tahun, lebih kurang sama konsepnya macam mana pihak Federal Reserve yang sekarang ini asyik membeli dan membeli bagi mengimbangkan situasi kejatuhan pound sterling di overall keseluruhan market dunia. Ini sebenarnya membantu untuk pound sterling supaya jangan terlalu rendah dan menarik perhatian investor supaya apa? Supaya investor ini kekal dalam Bank of England ataupun market United Kingdom. Terutama kita tahu GBP USD adalah induk penting yang untuk diperlihatkan seperti UK FT 100, di mana dalam tu kita tahu ada FTSE 100 jenis counter yang menjadi economic indicator kekuatan United Kingdom sekarang ini. Dan apa yang menarik perhatian saya, setakat ini suntikannya itu seakan tidak memberi kesan, ya, tidak akan memberi kesan. Hari ini Bank of England sekali lagi memberi satu rangsangan statement, ya, bahawa mereka watching closely terhadap kejatuhan pound hari ini yang agak ketara. Dan adakah selepas lebih 100 bilion mereka lancarkan pada 11 Mac ini kurang menjadi atau kurang berhasil? Sedangkan di American, jadi kalau kita tengok di Amerika, semasa Federal Reserve umumkan mereka punya rates setelah dipotong, melancarkan 700 bilion fiscal stimulus, iaitu rangsangan suntikan kewangan. Dan Manchin, nama Manchin dan nama Manchin tak kat sini, jadi kita tengok setiausaha politik bagi Donald Trump, bukan saya, memberi gambaran jelas bahawa another suntikan 850 bilion dolar akan dilaksanakan. Dan jika suntikan itu bermula hari ini ataupun dalam jangka masa terdekat ini bermakna US dollar akan mendapat boost up. Dolar akan rally, dia belum skyrocket, dia rally ascending, dia akan meningkat. So secara tidak langsung, kenapa saya meletakkan antara Bank of England ini terhadap Federal Reserve, ya. So kalau kita letak di sini Federal Reserve, kita type saja Federal Reserve. Okey. Federal Reserve Fund rates ini, alright. Akan kita keluar perkataannya, Open Market Committee Effective Funds di sini. Okey. Kita akan dapati bahawa seolah-olah ini yang kita maksudkan ini 2020 Mac 16 decrease sebanyak 0.25% ini. 16 Mac di bila? Seperti mana kita nampak yang tadi, yang ini. Okey, yang ini kita lihat dan kita comparekan dengan the pound sterling yang ini, yang kita lihatkan ini, interest rate bank rates ini, adakah ianya dilihat sebagai kurang berjaya atau berjaya? Jawapannya adalah dolar akan mendapat supply untuk secara perlahan dan secara tidak langsung dia akan memberi suatu pulangan kepada investor untuk beralih daripada aset pemilikan seperti bentuk-bentuk bond, seperti bentuk perbendaharaan seperti UK 10, 5 dan sebagainya. Dan kerajaan akan memberi satu jaminan pulangan yang baik ke situ, tetapi dalam jangka masa yang lebih panjang. Itu jawapannya. So dalam segi FIT nanti kita trade seperti USD/JPY, macam gold terutama akan terkesan, minyak terutamanya yang sekarang ini dalam flotasi yang kalau kita tengok minyak kita di bawah ni, kat bawah ni, ni akan cuba untuk bertahan. Ini bermakna dolar untuk jangka masa sementara, sekurang-kurangnya seketika sehingga habis pada Mac, dalam keadaan yang support, ya, sukar untuk mengalami jatuhan yang kuat. Itu jelas. Untuk kategori pound sterling pula, yang ini, yang kita tengok yang ini, apabila kejatuhan pound sterling hari ini sangat ketara selepas suntikan 100 bilion seakan-akan kurang menjadi perhatian, berkemungkinan
Bank of England akan top up lagi rangsangan stimulus mereka, iaitu Fiscal Stimulus Program, rangsangan untuk mengembangkan keuangan. So ini akan menjadikan pound sterling dalam keadaan kurang mengalami kejatuhan, agak perlahan, ya, agak perlahan. Cuma perlahan kejatuhannya itu nanti tuan-tuan, dia akan bergerak dalam keadaan bagaimana rancaknya suntikan dolar Amerika yang 850 bilion ini, yang second stage yang dilancarkan ini, memberi kesan atau segera kesannya, sama ada hari ini, minggu depan, minggu lagi satu, wallahu alam, terserah pada Donald Trump bila dia nak kata give me the push start button, the money is ready, let's push the button. And on that time pound sterling akan rabak jatuh dan mereka terpaksa untuk top up istilahnya bagi mengimbangkan kejatuhan itu, sebab dolar akan menjadi semakin acceleration, semakin tinggi. Dan apa kesan kepada counter aset seperti non-yielding asset? Apa itu non-yielding asset? Non-yielding asset adalah counter emas kita, ya? Counter emas kita yang ini, lagi kita besarkan ini counter emas kita, kita besarkan sedikit lagi, besar, nampak ni yang sedang jatuh sekarang ini akan descending lower, lebih rendah. Kerana apa ya? Faham? Apabila kerajaan Federal Reserve Amerika ini melancarkan satu program sebanyak 850 bilion, banyak duit tu, dia membeli semula aset-aset di luar negara, kan? Dan dia menawarkan pulangan kepada di investor untuk lebih cepat returnnya. The best return of investment adalah apa? Adalah stock market, adalah counter bond. Jadi kenapa gold kita ni akan semakin rendah dan dijangka akan semakin lagi rendah sehingga kepada paras harga yang berapa sasarannya? Kalau kita lihat sebegini, ya, ke mana dia boleh lebih rendah? Berkemungkinan dan ada potensi untuk mencecah paras 1430 atau lebih rendah 1365. Ini dua paras harga yang perlu disarankan oleh gold sekarang ini. Sebab investor yang memiliki emas, mereka akan mencairkan emas tersebut dan membawa masuk yang ditukaran emas yang dijual semula di pasaran itu dalam bentuk tunai cash dolar untuk memiliki aset-aset tawaran Federal Reserve yang dah sememangnya dijanjikan pulangan, jaminan dan lebih cepat returnnya, ya? Dan jika kita kecilkan sedikit, kita lihat situasi US 500 cash yang ada sekarang ini, kita lihat, okey, kejatuhan US cash yang ada sekarang ini disebabkan kalau kita comparekan dengan nilai emas, sebab emas itu dibeli dalam bentuk dolar. So semakin dia jatuh, dia akan drag harga emas itu bersama-sama. So untuk kita melihat pergerakan ini untuk lebih mudah dan lebih senang, bahawa kita rumuskan secara keseluruhan, semakin tinggi nilai fiskal stimulus rangsangan sebanyak 850 bilion itu disuntik oleh Amerika melalui Federal Reserve, itu sebenarnya adalah untuk mengimbangkan situasi dolar supaya jangan semakin rendah. So dalam segi currency, apa yang lebih selamat jika emas juga dalam keadaan kejatuhan? Saya dah terangkan kenapa emas jatuh. Sebabnya rumusannya adalah tawaran dari Federal Reserve untuk menyuntik ke dalam pembelian aset-aset kerajaan ini seperti bond dan sebagainya, itu perbendaharannya itu menarik minat mereka yang mereka yang memiliki non-yielding asset, terutamanya emas, untuk mencairkan emas mereka dan membeli dan menerima tawaran Federal Reserve terhadap bond yang diterbitkan. So ini bermakna emas dijual. So bila emas dijual, emas akan mengalami kejatuhan. Sedangkan bila emas jatuh, untuk dia mendapat satu demand semula untuk meningkat seperti lazimnya yang kita nampak, ya, kalau kita besarkan sikit emas kita untuk semakin tinggi begini dan begini seperti ini, ya, seperti garis-garis yang saya dah mungkin di atas ini, mungkin di lebih atas, dia mengambil masa sedikit untuk resurrection. Masa bila saya melihat macam mana pun Amerika akan terbeban dengan hutang-hutang ini. Ya, dia bukan berjangka masa
apa tu, selama-lamanya, tidak, maksud saya dia hanya berjangka masa seketika, kerana di saat ini kedudukan ekonomi dunia dalam keadaan yang negatif territory. Bukan hanya Amerika, seluruh dunia. Itu cara mana mereka nak imbangkan. Nanti apabila circle pusingan ini selesai, sampai sebab natural disaster seperti COVID-19 ini menyebabkan banyak urusan perdagangan dunia tersangkut, tersekat dan terhenti. Apabila ia berjaya dilangsaikan, maka market akan kembali semula kepada apa? Kepada pemilikan investment yang lebih panjang usianya dan lebih selamat nilainya, walaupun return of investmentnya tidak sehebat pemilikan aset-aset, iaitu emas. Nampak? So saya dah jelaskan satu persatu dengan cara yang cukup mudah, saya rasa, insya-Allah, dan saya kompreskan hari ini supaya mudah untuk tuan-tuan lihat, ya. Okey. So ini kita kecilkan dulu, tak ada masalah. Saya lebih berminat melihat yang ini sebenarnya, tuan-tuan. Malam ini kita punya minyak oil kita 23.50. Saya sasarkan $20 per barrel, dan tak mustahil minyak ini boleh lebih rendah dari $20 per barrel. Dan saya sedikit sebanyak untuk melihat, jika implikasi production minyak ini gagal untuk bersepakat sehingga sekurang-kurangnya sebulan atau 2 bulan, ini bermakna potensi minyak untuk lebih rendah mungkin mampu untuk mencecah ke paras $18 per barrel. Yang ini kita sasarkan. Jadi as a consumer macam kita, pengguna macam kita, wow, bestnya minyak rendah, minyak murah. Seliter berapa? 80 sen. Seliter 80 sen. Ada masuk akal ke? Allahu Akbar. Liter RM1, okey lah kot. RM1 20 sen ke, tahan lagi insya-Allah. Tapi tak mustahil RM1 80 sen. Sebab jika di Brunei Darussalam 1 liter 50 sen, 33 sen atau lebih kurang begitu, tak mustahil mereka boleh jual minyak harga seliter 10 sen atau 15 sen lepas ni. Di Malaysia insya-Allah semakin rendah, mungkin di paras bawah RM1.50 sen, RM1.30 sen, oleh kerana minyak dunia mengalami kejatuhan. Okey, kenapa saya melencong sedikit kepada harga minyak? Sebab dia memberi kesan yang cukup ketara terhadap perdagangan dunia, sangat ketara. Okey, so trade minyak atau oil kita adalah rally dalam keadaan deceleration, itu maksudnya. Okey, kembali semula kepada kita punya rate. Okey. Dan bercerita pasal rate ini dan kesan impaknya terhadap pound sterling yang agak jatuh, saya juga memutuskan untuk kita fokus sedikit kepada yang ini, untuk kategori RBA, Royal Bank, Reserve Bank of Australia, yang saya lihat ada potensi untuk dipotong lagi interest rate mereka. Jika dilihat di kalangan ini, tengok ya, kita tahu bahawa Aussie sekarang adalah 0.50% BPS, iaitu yang kedua masih lagi tertinggi selepas Canadian dollar. Fokus juga di BOC ni, dia juga akan dapat impact yang besar. Siapa trade UCAD, you are very potential to lebih pada 1.47 ke atas. Hari ni 144 ke 140 lebih kurang 140 something. Ada lagi lebih kurang 300, 400, 500 dan 700 pip lagi ke atas. Kenapa saya katakan begini? Catat dekat depan saya. Sebab kita dah boleh nampak the lunis ini terpengaruh dengan kesan minyak yang semakin rendah. Oleh yang demikian, pucuk-pucuk harga yang tinggi terhadap UCAD terutamanya, potensi reversalnya agak sedikit kecil, tetapi rebouncingnya akan semakin tinggi. Ada lagi lebih kurang 300, 400, 500 dan 700. Okey. Okey. Saya boleh sedikit gangguan frekuensi. Maklumlah frekuensi 700.8 MHz megasteel. Jadi double figures. Alright. Okey, tadi saya kembali kepada yang ini yang saya perlu tuan-tuan fokus. AUD, tolong fokus kepada AUD ni. Belum saya buka pada kalender ni, terlalu banyak kalender ni, tapi saya akan ringkaskan lagi. Tapi ini saya pilih adalah yang sangat-sangat besar impaknya pada tuan-tuan. Siapa trade AUD US dollar, AUD JPY, GBP, AUD, apa lagi tu, AUD CAD, okey,
kita tengok yang ini, yang mana paras harga untuk AUD ni 0.5% boleh nampak kat sini. Okey, di dalam Reserve Bank Australia ni ada Australian interest rate kalender yang perlu kita rujuk. Tolong perhatikan tarikh pada yang akan datang nanti, insya-Allah 7 hari bulan 4 ya. Iaitu hari bulan 4 ni tak silap saya jatuh pada hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari Selasa, 2 minggu daripada sekarang. Untuk dipotong lagi kepada 0.5%. Dipotong lagi untuk menjadi 0.25%. Ini yang sasaran nak dipotong ni. Kita tunggu yang ini pergi yang ini. Nampak tu? The forecast. Ni bacanya daripada depan ke daripada belakang ke depan. Jika tuan-tuan baca daripada jika kita ke depan sikit untuk bulan April, 7 hari bulan ni. Okey, ni dekat Forex Factory kita dia tak nyatakan di sini. Ni agak kulukut lah sedikit. Kulukut lah. Alright. RBA statement jam 12.30 tengah hari. Okey, event sangat besar dan kesannya, dan dia akan mencipta volatile market yang memberi potensi kepada trader untuk mengambil peluang. Okey. Alright. So ini kita tunggu 7 hari bulan 4. So boleh makin dekat kalender masing-masing untuk lihat potensi pemotongan rate RBA dan masa untuk menjual AUD USD untuk semakin rendah. Jika sekarang parasnya berharga pada 60 sen atau 59 sen, sebelum ni saya sasarkan 65 sen, kemudian saya sasarkan 61 sen, dan sekarang sudah jadi 59 sen. Dan ini satu juga currency yang akan sangat terkesan terhadap pembangunan di China. Kita tahu China sekarang dalam situasi wabak yang sangat serius dalam COVID-19, dan jika mereka gagal untuk mengawal selia pembangunan ekonomi, ini bermakna OC akan terkesan dengan tidak dapat disekat, juga akan mengalami kejatuhan ya. Jadi ambillah tarikh ini 7 hari bulan 4, dan kita lihat pada 7 April nanti jam 12 tengah hari untuk lihat cash rate, dan secara tidak langsung kita akan dapat juga menyaksikan untuk bajet tahunan mereka untuk 2020-2021 yang akan dibentangkan pada 4.30 petangnya. Dan ini konsepnya hampir sama macam mana Bank of England. Kita nak tahu berapakah rangsangan fiskal stimulus yang akan dilancarkan bagi mengimbangi kejatuhan Aussie dollar. Harus diingat semua traders, kejatuhan mata wang yang kuat yang mendadak. Memang kalau kita tengok duit jatuh, kita lagi untung kan. Aussie dollar baru 65 sen. 1 dolar Amerika, 1 dolar Aussie sama 65 sen. Kali duit kita, duit kita lagi banyak. Jangan, ringgit juga akan jatuh. Perhatikan betul-betul, ringgit akan jatuh. Saya khawatir ringgit mampu mencecah paras hampir RM5 selepas ini. Tidak mustahil. Dan jika yang mencecah harga RM5, ini bermakna inflasi negara kita akan semakin bermasalah. Bukan semakin baik, semakin bermasalah, kerana kita akan mengalami kelemahan dalam kuasa membeli dan memiliki. Dan setakat ini saya kongsikan, setakat ini apa yang saya nampak, setiap tangga gaji yang di bawah RM2,000, dan jika dia berbelanja, biar dengarkan, jika dia berbelanja di antara 30% sebulan hanya semata-mata untuk membayar hutang, hutang. Kalau 2,000, 30% berapa? Contoh, kalau 10% dah 200 kali dengan 30, maknanya RM600 sebulan. Komitmen RM600 membayar hutang. Paling mudah kita tengok contoh macam ansuran kereta, paling mudah kita bayar kereta bulan-bulan 600. Kamu gaji 2,000, Ini saya cerita kenapa ringgit menjadi RM5 berbanding dolar jika dia terus mengalami kejatuhan. Sebab rangsangan stimulus kita tidak sehebat Amerika Syarikat. Amerika Syarikat 850 bilion plus another 700 billion, it's reaching 1.4 trillion dollar. It's very impossible for us to catch up all the fiscal stimulus from the Federal Reserve. Apa yang kita ada sekarang ini, kita cuma ada 30 bilion ringgit yang sekarang dilancarkan untuk menampung keperluan. Okay, kembali kenapa saya kata saya risau sangat-sangat bila ringgit ini semakin rendah nilainya. Kalau kata mencecah hampir RM5, Wa'imah RM4.7, RM4.8 juga. Sebab contoh gaji tadi 2,000, ada beban hutang sebulan, komitmen kurang-kurangnya RM600 untuk bayar kereta saja, belum tolak isi rumah, belum tolak utilities, belum tolak belanja sekolah anak-anak, belum tolak keperluan harian.
berkemungkinan besar potensi untuk muflis dan bankrupt terhadap si penama tersebut adalah besar risikonya. Dan di saat itu inflasi di negara kita akan menjadi satu fokus utama kerajaan untuk atasi. Macam mana kita nak atasi? Ya, bayangkan 2000 ada 600, you dah buang 600, you ni hanya tinggal 1400. Fahamkan betul-betul. Utilities you belum kira, nanti keperluan lain belum kira, nanti pemotongan KWSP lagi kat situ pun belum kira. Walaupun itu duit kita, tapi kita tak boleh ambil selagi belum matang. Tu paling senang. Apa lagi yang kita perlu buat? Tak mampu membeli. Sebab kenapa inflasi tinggi? Ya, kesannya boleh membankruptkan kita dan boleh memufliskan seseorang itu kerana harga gajinya hanya setakat itu, tetapi beban hutangnya tinggi, komitmennya tinggi. Sebab setiap pengeluaran KDNK di dalam negara kita nanti, untuk mereka mendapat ROI kembali ataupun keseimbangan perdagangan, mereka perlu menaikkan harga. Itu sebab kuasa membeli kita kecil. Kan saya dah pergi kepada ringgit Malaysia. Okey, kembali kepada apa yang saya letakkan jabla berkala kita. Jangan marah tuan-tuan, nanti kita kupas lagi. Alright, 16 Mac, official cash rate telah pun dipotong. NZD juga dah potong daripada 1%, akhirnya pada 0.25%. Alright, dan FOMC ni yang menarik perhatian saya apabila dipotong 0.50% pada 0.25%. Dan fiskal rangsangan 700 bilion dilaksanakan oleh Jerome Powell secara mendadak. Sebab saya masih ingat masa ini saya memberi panduan kepada beberapa kumpulan-kumpulan komuniti bahawa USD nose dive masa tu, nose dive. Dan tapi kenapa dolar semakin kuat setelah dia di-cut? Cantik tak? Tak ada orang yang bertanya. Tak apa, saya jawabkan. Jangan marah. Begini tuan-tuan, fahamkan betul-betul. Interest rate Bank Pusat, bila dia dipotong, currency itu akan jatuh. Solidly dia memang akan jatuh. Apa yang membezakan? Adakah kejatuhan currency itu secara one way ticket to the zoom, boom, boom, ataupun ia bersifat rebouncing kerana menarik minat the investors untuk memiliki sesuatu? Yang mana jawapannya? Habis masa. Jawapannya adalah jawapan yang kedua. Interest rate yang jatuh, jelas ia menjatuhkan nilai mata wang seketika. Apabila dia jatuh, ini secara tidak langsung dia akan menarik minat di investors memiliki stok dan aset di dalam keluaran negara tersebut. Fahamkan maksud saya? Di dalam keluaran negara tersebut. Kerana apa? Dia akan menjatuhkan nilai saham. Interest kena potong dia. Dolar tu jatuh. Alamak, aku tengok saham ABC tu $20 per unit. It's mean $30,000 per lot. Tiba-tiba jam 5 pagi ni kan, Federal Reserve cut the rate from 0.50 to 0.25. Jatuh from $30 per unit kepada $10 per unit. So $20 dia short. Rugi gila-gila. Lembu-lembu, kambing-kambing, ayam-ayam, itik-itik berenang-renang ke tepian. Syarikat tu rugi besar tak? Rugi besar. So apabila investor melihat potensi ini melalui perspektif, dipanggil perspektif terhadap the company, dia nampak, wow, before this you are reaching $30 per unit or 30,000 per lot, but suddenly it's been cut off till $10 per unit. Just only for 10,000 per lots, I'll buy this stock for 1 million lots. So 1 million lot, 1 million lot, 1 juta lots kali dengan 10,000 per lot, berapa nilai dia keluarkan duit untuk dia memiliki saham tersebut semasa ataupun dikala rate dipotong di saat itu? Kali kan 1 juta kali dengan 10,000, 1 juta kali 10,000. So ini bermakna bijaknya yang memotong rate seperti central bank ini
dia menarik minat untuk mendapat kembali semula modal pusingan kekayaan negara tersebut melalui terbitan saham. That's why dolar push up skyrocket semula. Faham tak maksud saya? $10 yang saya masukkan tadi, bila dibeli dengan 1 million lots, pump dia boost, dia beli, so kan demand akan berlaku, so tak langsung dia ikut naik. So bila dia naik daripada $10 contoh ke $15, $20, $25, wow, $33. So dolar naik tak? Sebab pembelian itu dalam bentuk dollar currency. Ada nampak? Jadi kalau kita ni, kita tengok, Wall Street Index, Dow Jones Index jatuh 100 pip macam kemarin apabila Dow Index jatuh 2000 point. Hari ni elok pula dia naik. Macam kan KLSE, Kuala Lumpur Stock Exchange. Wow, saham pelabik, bukan public ya, pelabik blanking. Pelabik blank. Pelabik, saya cakap pelabik tu. Wow, RM26. Semalam tinggal RM14. Beli. Naik balik jadi RM16, RM17, RM18. Tu maksudnya. Sebab apa? Sebab Bank Negara Malaysia dah cut the rate. Ringgit tu jatuh, dia beli lagi, naik lagi. Bertahan lama ataupun tidak, itu bergantung kepada berapa banyak saham itu dibeli, dan juga tentang fundamentalnya pula melalui perspektif syarikat. So boleh nampak apa kesannya terhadap interest rate yang kena cut. As a traders, kejatuhan yang pertama adalah pilihan yang bijak kerana menjual setiap kali rate dipotong. Jual aja, rate kalau potong memang kena jual, tetapi ia bersifat sementara kerana the big wave dia adalah selepas itu, apabila menarik perhatian di investors untuk memiliki all the stock offered di Wall Street, terutama di Standard & Poor's 500, untuk dimiliki dan dibeli menggunakan nilai semula dolar. This one push up skyrocket the dollars index. So it means dolar jatuh sementara and then they rocket up selepas itu, at least double figure. Boleh nampak tuan-tuan, as a traders, buka minda anda, buka jalan anda untuk keluar dan masuk semula dalam dunia financial instrument trading. Enough is enough. Alright, 5.17 kita ada President Trump speaking. Ini yang beliau ada mengatakan seawal pagi subuh itu. Saya sempat sedikit melihat komen beliau. Beliau sangat menitik beratkan macam mana nak membantu kejatuhan dolar agar dalam keadaan yang lebih seimbang, dan beliau mengatakan akan membantu melalui rangsangan-rangsangan ekonomi lain, dan antara yang beliau ada mention iaitu memberi bantuan keuangan, istilahnya bantuan keuangan sebanyak $1,000 kepada setiap penduduk di Amerika yang mengalami masalah ekonomi dalam perdagangan ataupun pendapatan mereka. Ini memberi perspektif yang cukup baik kepada dolar Amerika. Faham maksud saya? Ini dipanggil sebagai fiscal stimulus, rangsangan fiskal stimulus, rangsangan keuangan melalui pemberian $1,000 kepada penduduk Amerika untuk membantu mereka survive dalam kejatuhan ekonomi. Bayangkan berapa ramai penduduk Amerika dan berapa bilion dia nak spend. That's why saya kata tadi, for the first, Federal Reserve offer 700 billion untuk rangsangan stimulus untuk fiskal. Tiba-tiba mention offer, maklumkan lagi sekali, from Donald Trump himself, $850 billion. So bila kita campurkan, lebih dari $1.3 trillion. So hebat tak Amerika Syarikat sekarang ini untuk support the dollar, walaupun datanya semua rentung tuan-tuan. Tengok rentung datanya, nampak retail sale-nya jatuh bila semalam 17. Saya skip lagi tengok dolar jatuh 0.4. Masa ni memang tak boleh beli dolar, memang jatuh. Tapi kenapa dia naik juga? Kerana rangsangan fiskal mereka mengatasi populariti data berkala. Oh my god, kau dengan artis, kau lagi popular pada artis ya Mr. Trump. Tengok retail sale rentung. Pengajian dalam pengajian kita, jika kita melihat data-data berkala ekonomi utama ini rentung, maksud saya negatif keputusannya, iaitu gagal, mana mungkin kewangan ataupun currency itu boleh terbang tinggi atau mendapat demand yang kuat? Tak boleh, dia mesti jatuh. Tetapi kerana fiskal, rangsangan ini itu lebih popular sekarang ini dan lebih hebat perangannya. Dari mana Trump dapat duit, saya tak tahu. Saya pun tak tanya dia.
Itu yang membantu dolar sustain sekarang ini. Boleh nampak tuan-tuan, geopolitical adalah satu daripada 3 bentuk pematah market trend. Kita dah banyak kali ulang dalam 3 bentuk perkara yang membentuk the fundamental itself dalam market. Yang pertama tu fundamental, yang kedua tu technical, yang ketiga adalah sentimen dan spekulasi. Dan daripada sentimen dan spekulasi itu terbentuknya geografi politik dalam tu ataupun geopolitical, right? Dan geopolitical sama duduk di sebelah natural disasters. Dan sekarang dalam kumpulan COVID-19 pula, dia mematahkan segala pasaran bila-bila masa. Dan denied tu apa? Oh, denied macam tak boleh terima, tidak menerima atau menyahtirikan hakikat bahawa ekonomi dia tak bagus, tapi disebabkan dia ada duit, boleh aja. Macam kita, sekolah tak tinggi, jawatan tak besar, kan? Lepas tu tak pandai tapi banyak duit, semua jadi. Suruh aja semua jadi. Tu je lah maksud dia, the money power. Alright. Money never sleep. Saya kerap gunakan perkataan tu, money never sleep. Alright. And then okay, selesai RBNZ untuk jam 6 pagi. Masih lagi di 16 Mac. Reserve Bank of New Zealand setelah mereka cut the rate melalui NZD pada awal paginya itu. Dan kemudian kita ada press conference-nya selepas 3 jam. Dan kita nampak bahawa NZD juga yang ini, yang dah pun dipotong ini, lebih rendah daripada AUD. Dan saya masih menanamkan satu potensi bahawa AUD juga akan follow NZD untuk cut the rate kepada 0.25% macam yang saya sasarkan yang ini. Dan pegang tarikh ini insya-Allah untuk lihat kejatuhan Aussie dollar. Dan ingat, Aussie semakin rendah kan, akan sampai masa potensi untuk tuan-tuan beli semula Aussie dollar untuk rebound yang lebih tinggi daripada ini. InsyaAllah, tunggu dan bersabar. Sebab sekarang dolar terlalu kuat oleh kerana fiscal stimulus program mereka. Dan quantitative easing pula yang saya jelaskan tadi daripada sudut Bank of England, yang ET, jika ditambah mungkin jadi 500, 700, 900 bilion. Kita pun tak pasti, sebab hari ini Bank of England ada menyatakan bahawa mereka watching closely terhadap kejatuhan pound sterling dan will do something untuk support balik dolar. Pound sterling, maka saya bukan dolar. So ini menandakan bahawa Bank of England juga akan memulakan langkah untuk rangsangan stimulus fiskal mereka. So kejatuhan pound sterling akan sedikit limited sementara waktu, dan selebihnya akan dipacu oleh pengaruh American dollar. Alright, kembali semula kepada Forex Factory kita. Alright, boleh fahamkan bahasa saya? Saya guna bahasa yang ringkas, bahasa yang saya mungkin saya cuba untuk permudahkan kefahaman. Sebab tindakan ini dia memberi rangsangan kepada sudut harga. So harga dalam market currency kita, dalam FIT kita, itu melihat kepada teknikal masing-masing untuk memilih harga di mana masa buy dan masa sell. Jadi kita tahu setiap pergerakan itu ada masanya, bukan segera untuk bertindak, tapi selepas itu baru bergerak. Itu peribahasa yang baik tu. Bukan angkat bagus sendiri, tapi fahamkan, bukan dia segera bertindak tapi mengambil masa untuk bergerak. Jadi kena faham maksud di situ. Jangan orang kata apa cakap otakari tak bergerak pun, tak betul pun, tak ni, lepas 2-3 hari dia betul lah. Itu maksud saya mengambil masa untuk bergerak. Macam tu caranya. And then kita ada FOMC press conference jam 6.30 pagi. Hari Isnin ni sesuatu yang sangat-sangat menguji kita punya, kata apa, kita punya struggling, kerana sepatutnya FOMC ni cut rate ini bukan pada hari Isnin. Jadualnya jatuh pada supposed to on Khamis, hari Khamis hari ni 18-19 awal pagi, tetapi diawalkan. Dan berita ini keluar secara mengejut, dan kita pun tahu perkara dah berlaku, nak buat macam mana kan, redha je lah. Dan menarik perhatian saya juga lah tentang JPY. JPY, right, kita ada BOJ policy rate masih kekal dengan negative interest rate policy mereka, iaitu negatif 0.10%, masih kekal. Dan kita tahu bahawa Bank of Japan juga bersedia untuk melancarkan program fiskal mereka pada bila masa sekarang, kerana melihat kejatuhan yen yang semakin rendah juga sebenarnya memberi impak negatif terhadap JPY. Dan Kuroda
dan juga ada menyatakan pada hari tersebut pada jam 3 petang, tak silap saya ada alert perkara ini dalam kumpulan akademik, yang menyatakan melalui polisi multi statement bahawa mereka telah menyediakan beberapa bentuk rangsangan hampir 400 trilion ataupun 400 bilion dolar dan hampir kepada trilion dolar selepas ini jika melihat kedudukan JPY juga semakin rendah. Ini bermakna terlalu banyak rangsangan fiskal stimulus di seluruh dunia, termasuk di Malaysia yang hanya 30 bilion, itu yang kita mampu setakat ini insyaAllah, hanya semata-mata nak mengimbangi kejatuhan ekonomi mereka. Nanti secara tak langsung dia akan jadi stagnancy. Stagnancy itu maknanya dia jadi ranging di antara yen dan dolar, GBP dan euro. Even euro pun berkemungkinan besar akan melancarkan stimulus ataupun fiskal stimulus mereka beberapa ketika nanti. So watch out kursi untuk ECB, Europe Central Bank, melalui Christine Lagarde. Kemungkinan besar beberapa ketika nanti mereka juga akan melancarkan program rangsangan kewangan mereka bagi membantu Eurobloc yang dalam struggling sangat rendah sekarang ini. Dan ini akan memberikan counter kita dalam keadaan yang stagnancy secara overall, iaitu tidak ada yang terlalu kuat dan tidak ada yang terlalu rendah. Inilah sebenarnya yang disasarkan oleh semua central bank di seluruh dunia. Jangan ada mana-mana currency yang terlalu kuat dan terlalu lemah. Mereka nakkan on par supaya kadar import dan ekspor, kos inflasi dan sebagainya itu mampu untuk diseimbangkan. Ini bukan peperangan who's the richest, siapa yang kaya, who's the greatest, siapa yang hebat. It's all about the economy itself, how we going to make it stable. Itu termasuk kita di Malaysia juga begitu. Dan saya macam biasa watching closely the oil price. And then setelah selesai kita ada CNY, industrial production untuk yearly, sedikit menyusut. Ini bukan sedikit, ni banyak kau. Banyak tak banyak lah, 13.5%. Maklum nilai EUD semakin rendah kan, semua dah tahu kan. Okay, ni biji polisi itu yang saya dah nyatakan tadi, NIRP. Sebab NIRP ni antara sasaran yang akan dilaksanakan oleh yang ini, euro. Perhatikan euro yang ni 0.0%. Jika Christine Lagarde mengambil keputusan terpaksa mengikuti BOJ dan CHF, maka kita mungkin akan menyaksikan pada tahun ini, wallahu alam, pada tahun ini insyaAllah negatif 0.10% euro. Masa ini euro akan jatuh koyak rabak, spender pun longgar, tak ada getah nak ikat kat perut, habis segala-galanya. Namun macam saya katakan tadi, setiap jatuhan rate yang dipotong menarik minat pemilikan aset dan stok pasaran di Euro Block. Contoh Daimler Chrysler, contoh apa lagi, BMW, contoh apa lagi, Dingwall, contoh apa lagi, dalam stok-stok Amerika, Euro yang hebat-hebat macam-macam ada. Lamborghini mungkin, sebut nama hebat-hebat saja. Saham mereka akan melantak-lantak naik selepas tu kerana suntikan kemasukan semula euro, kerana sebab kejatuhan dipotong kepada NIRP untuk negatif 0.10%. Doa-doa lah tuan-tuan supaya kita pun boleh trade, sell euro seketika, buy balik kuat-kuat. Itulah dia cara dia. Alright. And then kita ada nyam G7. G7 ini inilah secara tak langsung apa yang saya dapat highlightkan adalah mereka gagal mendapat kata sepakat, terutama tentang produksi minyak yang sekarang ini konflik antara Russia dan juga pihak OPEC, terutama Saudi Arabia, yang masing-masing berkeras tidak mahu mengurangkan produksi bagi mengawal harga minyak. Dia sebab minyak sekarang ni dah mula berlambat di pasaran. Masing-masing tak nak mengaku kalah. Sebab jika mereka cut production minyak, ini bermakna pengeluar minyak akan mengalami kerugian, sebab cut produk, sebab kos setiap barrel dah dikira. Tapi jika tak jual minyak, siapa nak beli? Stok berlambat. Harga pula kita tahu tinggal harga berapa? Tinggal harga 22.82. Semakin rendah minyak kita, kau semakin rendah. Besok akan ada announcement untuk harga minyak baru mungkin. Alamak, kita setiap hari Khamis kan. Mungkin jadi berapa agaknya, around 97, RM1.80, RM1.90, mana tahu. Alright. So itulah yang
sekarang berlaku dalam situasi dunia. Alright, okey, seterusnya kita akan lihat juga beberapa bentuk economic calendar yang kita akan select dalam sepanjang minggu ini. Dan kita kembali kepada Trump sekali lagi. Ini dia ulang kembali awal pagi tadi. Saya ingat saya tentang pemberian $1,000 kepada warga Amerika Syarikat bagi membantu rangsangan ekonomi dalam negara supaya agak rancak sedikit. Dan ini membantu untuk retail sales mereka, untuk membantu KDNK dalam negara supaya boleh bergerak cergas. Dari mana Trump dapat duit untuk bantu setiap warga di Amerika, saya tak tahu. Kok korek bawah bantal ke? Sedangkan mereka, kita faham dia terbeban dengan hutang yang besar. Untuk Amerika, Federal Reserve, USD khususnya, saya melihat mereka akan terbeban dengan negatif kewangan yang sangat besar selepas ini. Jika tidak ada sumber lain yang boleh menampung kewangan yang telah mereka keluarkan mula pada saat ini, 1.4 trillion dollar. Ini akan ibaratnya, istilahnya bubble pop-ups. Boom, tunggu untuk meletup. Once dah meletup, tak boleh bayar, maka di sini quantitative easing akan dilaksanakan. Siapa tahu quantitative easing? Tengok contoh yang ini tadi. Ni, quantitative easing asset purchase program Amerika akan dilancarkan. Ini saya nampak secara jauh sedikit, sebab program quantitative easing ini adalah satu program di mana untuk mencerutkan, dia kata mencerutkan, menguncupkan, menguncupkan apa? Menguncupkan printing money ataupun duit lambakan di pasaran dunia supaya dia dapat semula kembali nilai yang bersesuaian. Jika tidak, dia akan semakin merendahkan nilai kerana notesnya semakin banyak di pasaran dunia. Dan dalam pada masa yang sama, mereka terbeban dengan beban hutang, so mereka perlukan investor untuk pump in balik semula ke dalam Federal Reserve dan Amerika bagi membayar balik beban hutang mereka. Mungkin saya tak tahu dari mana dapat duit, mungkin dia pinjam Jepun secara you my friend, kau tim udahlah, biasalah. Jepun adalah rakan terkuat Amerika yang sentiasa memberi pinjaman kewangan yang terbesar di dunia. Bukan Rusia, bukan China. China lagi dia tak geng. Alright, so boleh faham tak macam mana saya cakap ni dan apa kesannya kepada ringgit pada counter kita, currency USD khususnya. So bila quantitative easing dilaksanakan, maka dolar akan semakin rendah kerana mereka perlu cari jalan untuk menguncupkan seberapa banyak nilai untuk mengawal keadaan dolar. Ini bermakna dolar akan semakin longgar, dan bila dia semakin longgar, dia akan jadi semakin murah. Dan bila dia semakin murah, dolar akan jatuh, nose dive. Dan saya melihat worstnya jatuh ini memang jatuh teruk. Masih inilah dalam pada masa yang sama, yang paling hebat menguntungkan, saya kekal dengan pendirian saya, emas melepasi paras harga 2,000. Cak, yang ini emas kita ni yang tengah panjang jatuh ni, untuk lebih terbang tinggi daripada harga sekarang, melepasi paras 17, sekaligus mencapai sasaran angka lebih pada 1950 dan ke paras 2000 insya-Allah pada tahun ini yang kita sasarkan. So berakit-akit dulu, berenang-renang ke tepian. Yang saya kena hentam, saya tahu saya kena hentam. Mengatakan ada yang mana pula emas sampai 2000 asyik jatuh je, pahal pula. Saya kata dia tengah jatuh ada sebab, dan saya dah terangkan kenapa dia jatuh, dan dia akan terbang semula pun bersebab kenapa dia boleh terbang tinggi. Flying without wing? No, it's called sky rocket. It's not about flying without wing. Itu ayat-ayat Mak Kuntum boleh lah kan. Kita ayat-ayat macam ni tak payah nak kuntum. You nak sky rocket, you push up. Habis cerita. Alright brother. Alright, kembali kepada kita punya data berkala. Tadi kita berhenti kat mana? Okey. Dan seterusnya pada 8.30 awal pagi semalam, kita datang dari polisi untuk UD. Yang ini kita perlukan digesting. Dan kita tahu bahawa RBA tertekan sekarang ini menyebabkan, dan rangsangan daripada pihak China juga tidak menarik kerana COVID-19 dan semakin rendah, ya. Begitu juga dengan economic sentiment untuk ZEU juga semakin kurang menarik, kan. Euro sedang dalam keadaan yang stres sedikit. Stres, adakah istilah stres? Ada kot. Dan ekonomi summit ini perlukan digesting. Kita tahulah situasi ECB, dan kita nantikan ECB nanti untuk tindakan macam mana yang saya katakan tadi dalam proses disiplin gagat dalam program tertentu. Dan yang menarik perhatian saya adalah situasi ekonomi untuk Amerika, core retail sales dan retail sales.
gagal untuk melepasi sasaran hanya 0.1% kadar dan 0.2% saja sasaran jualan pada minggu lalu dalam peruncitan, tetapi mereka jatuh teruk pada 0.5%. Kat sini kita nampak kenapa Pak Trump bersusah payah nak bagi $1,000 dekat setiap warga Amerika, sebab dia dah nampak retail sale jualan runcit mereka dalam negara teruk sangat. Jatuh kuat ni 0.5% tuan-tuan. Tak ada handbrake ni sebenarnya kalau jatuh, tapi disebabkan rangsangan mereka yang besar yang saya nyatakan tadi membantu dolar untuk support, kerana investor kembali memiliki stok-stok SP500, Dow Jones, Nasdaq mereka sekarang ini dan sedang berjalan. That's why American support. So bijaknya Donald Trump sebagai seorang konglomerat yang mahir dalam bisnes is how to make something known to be worse, tetapi a solution to make it okay and okay daripada become worse. Cuma cara ini pada saya lihat dia tidak akan bertahan lama. Bila circle dia sampai, the bubble pop-ups, is mean the debt is going to be the king, so dollar will be punished. When we call about punish, it's mean dollar akan nose dive untuk jatuh ke bawah lagi selepas ini. Just wait and see berapa lama dia bertahan. Cara untuk kita melihat pengiraan ini, kita perlu lihat daripada setiap suku tahun ke suku tahun. Suku tahun pertama ini nampak dollar is the king. Seriously, yes, the king of currency. Well, I got American dollar. Excuse me, my turn will be coming soon. When? The second quarter. Itu cukup penting. Second quarter, jika consistently Amerika tak mampu untuk bertahan, kalau masih lagi gagal, COVID-19 juga semakin worse, ini bermakna dia perlu cari jalan lagi how to pump in another trillion dollars untuk support balik yang dia dah tutup hutang ini. Dan jika tidak mampu, masih itulah dolar akan deceleration untuk nosedive. Aset non-yielding seperti emas. I am now replacing you all, Mr. Trump. I will be the king. The shining yellow metal is the best choice. Dan dalam pada masa yang sama, orang minyak akan menjerit, I'm going to rocket up untuk kesasaran $60 per barrel, insya-Allah, daripada sekarang $23. So berapa banyak untung ni kalau nak pergi sampai $60 ke atas? Banyak. Ni kat atas sini. Oh, atas lagi. Sini, besarkan sikit. Kat sini ni saya dah marking dah siap-siap $65 per barrel. Ini lagi ada gap lagi yang nak ditutup kan. Bertahan, bersabar sampai masanya ramai jadi jutawan di sini, insya-Allah, ya. Alright, yang faham, yang penting faham macam mana quarterly by quarterly impact, dan apa itu fiscal stimulus, macam mana dia terkesan, apa itu quantitative easing, dan siapa bank-bank di dunia yang ada quantitative easing, QE dipanggil, yang ada hanya di Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan, right, Royal Bank of Reserve Bank of Australia, Bank of Canada, RBNZ. Itu antara bank yang popular di dunia, di 7 atau 8 yang ada sistem tu. Kita di Malaysia belum ada lagi QE dan quantitative easing ni, belum mampu. Kita bertahan lah, insyaAllah, ya. Alright. Dan seterusnya untuk saya rumuskan secara keseluruhan, kita skip lagi masa kita. Dan kita ada announcement, ini maklumlah tentang situasi fiskal stimulusnya yang dilancarkan, dan Trump sekali lagi meyakinkan kita ataupun dunia, ekonomi dunia, bahawa Amerika mampu untuk bersaing dan bertahan di kali ini. Dan kita tahu seawal pagi tadi juga disambung semuanya sama, dan kita lihat situasi Aussie dollar, retail sales mereka berjaya mengatasi negatif kepada positif. Ini sepatutnya boost upkan the Aussie dollar, tetapi oleh kerana dolar Amerika terlalu kuat, dia menidakkan segala economic calendar di saat ini. Macam saya katakan tadilah, menidakkan, denying. Dan untuk consumer price index bagi inflasi untuk CAD 8.5 mencatatkan bacaan yang stagnancy, hanya 0.4 kepada 0.4. Untuk stagnancy adalah satu bacaan yang negatif bagi CPI. CPI dia tak boleh stagnan, dia tak boleh ranging, dia mesti different result, dan result yang different itu mestilah mestilah mengatasi unjuran, baru dia boleh skyrocket. Jika di peringkat stagnancy dan less than the forecast result ini bermakna CAD akan nose dive, akan hidung jatuh, terjun jurnam, macam itulah bahasanya.
Dan sekarang ini Trump juga diberitakan akan berucap, mungkin di seperingkat awal pagi, saya jangkakan dia antara jam 2 pagi atau jam mungkin sekarang inilah, waktu-waktu ini commonly, sebab waktu kita sekarang 11.25 malam, di Wall Street sana adalah 11 pagi ataupun 10.45 malam, 10.45 pagi di New York. Alright. And then kita ada esok insya-Allah untuk Mr. Stephen Paulos. Beliau perlulah menyatakan sesuatu, pendirian Bank of Canada. Kita tahu bahawa sangat struggle selepas Bank of Canada memutuskan pemotongan rate 0.75%, dan kita dapati CAD struggle untuk sustain. Dan apa rancangan mereka setelah melihat beberapa central bank dunia, terutama Amerika, dah ada pakej rangsangan ekonomi? Adakah BOC akan juga mengadakan pakej rangsangan ekonomi? Bagaimana caranya? So ini akan kita digest lah, right? Dan secara tak langsung CAD akan semakin terus jatuh selama mana minyak juga jatuh. Alah, nak buy UCAD macam seram, dah kat ujung-ujung ni tak. Nak sell UCAD makin naik pula dolar. Itulah dilema kita sebagai seorang traders. Tapi secara tidak langsung kita faham juga, yang penting kita faham kejatuhan Canadian dollars memang terpaksi terhadap kejatuhan harga minyak. Jadi minyak yang semakin rendah, dia mengheret CAD untuk semakin rendah bersama-sama. You jump, I don't care. You jump alone, I never jump. You jump, dia jump. Macam tu maksud dia, right? And then kita ada GDP pula. GDP, Gross Domestic Product untuk NZD esok insyaAllah 5.45 pagi, dan bacanya agak tinggi, perlukan 0.5%, dan saya mengatakan bacanya agak perlahan kepada 0.3 atau 0.2. dan siapa yang trade NZD USD, you boleh sell the NU itu untuk pilihan menjual. Jadi ada potensi lah waktu sebelah pagi ni insyaAllah. Jika resultnya menguncup, jika dia stagnan juga, tetap akan dijual NZD USD, tetap akan dijual. So bila kita dah mula dapat gambaran, mudah memilih pilihan jual dan membeli terhadap kaunter-kaunter ini, secara tidak langsung kita selesa untuk tekan buy or sell. Dah tahu dah, tinggal lagi harganya itu pilih pada technical masing-masing untuk melihat kat mana aku nak buy. Kat sini up sikit, baru aku buy. Ini floating sangat, rendah sikit. Itu technical masing-masing yang akan membantu untuk melihat harga yang bersesuaian. And then kita ada 8.30 pagi insyaAllah, kita ada employment change, yang perlukan 8,500 kerja baru yang dibentuk bagi bulan Februari untuk Aussie dollar. Dan kita tengah konflik ni, adakah dia mampu dia mencecah pada 10,000 atau 15,000? Aussie dollar memang kena buy, tinggal lagi kemampuan kekuatan untuk buy itu saya melihat agak terhad, pergerakannya tidak akan terlalu jauh, mungkin 30 pip, 20 pip, 40 pip, and then dia akan reverse semula, sebab rangsangan stimulus dolar memang terlalu kuat. Sekarang dia tengah berlagak, Superman lah katakan. Sekarang mana ada Superman? Batman. Sekarang Batman, mata pandang mesti mau sengit. Batman lah katakan. Unemployment rates, ini satu data yang saya sangat gemar untuk melihat potensi result yang dipublish, whether dia 5.3 atau mengatasi. Kita nakkan dia menyusut kepada 5.2 supaya dapat membantu OC untuk dalam keadaan yang sustain dan meningkat sedikit, adalah buy sikit-sikit kan. Kalau tidak asyik kena jual je rally, yang tak tahan dah MC dulu baru jatuh. Alah, oh my god. Biasalah tu, biasa. Dan kita ada sekali lagi Mr. Government Love untuk bercakap. Ini dia punya governor, Reserve Bank of Australia. Satu governor yang saya melihat karakter beliau, orangnya kecil je, tak ada besar sangat, orangnya kecil, rambutnya putih-putih sikit, mukanya kecil-kecil. Antara kata-kata beliau, mengapa perlu kami cut the rate sedang ekonomi ini boleh untuk membangun. Sangat confident kata-kata itu. Hampir sama dengan kata-kata RBNZ Mr. Orr. Siapa tahu Mr. Orr, Governor Reserve Bank of New Zealand, pun cakapnya hampir begitu. Tapi kali ini saya rasa ada perbezaan. Setelah melihat kejatuhan Aussie dollar, RBA perlu membuat sesuatu untuk menyekat kejatuhan Aussie dollar untuk semakin parah. 59 sen kan hari ni mencecah paras harga tu 59 dan hampir ke 58 sen. $1 Amerika versus Aussie dollar. Satu
figure yang seronok pada mereka yang murahnya, tapi kau nak pergi melancong kena COVID-19 nanti tak boleh melancong, tak jadi melancong. Jadi apa dia buat? Melaburlah pada saat-saat yang tertentu. Dan seterusnya kita ada CSF. Ni assessment ni perlukan digesting. Dan yang terakhir esok insyaAllah akan saya bukan esok, besok sekali lagi core retail sales daripada CAD mulakan bacaan 0.2%. Jika di peringkat ini kita tahu untuk kategori core CPI nya stagnancy pun masih gagal untuk membantu CAD untuk boost up dan itu sedangkan untuk core retail sales hanya 0.2%. Adakah retail sales bagi monthly untuk core ini berjaya di atas kepada 0.3? Adakah UCAD akan semakin bermaharajalela? Lihat teknikal masing-masing untuk melihat. Dan kita tahu bahawa kesan publish terhadap Digital Economic Calendar ini dah tahu jika dia melepasi sasaran, apa keputusan kita nak lakukan, buy or sell. Jika dia gagal, apa tindakan kita, either sell or buy pula. Dan jika dia dalam keadaan stagnancy, dan apakah pula tindakan kita. Boleh trade selepas dia publish pun boleh. Dan jika ada kefahaman mengenai makroekonomi, mungkin lebih awal boleh entry the market. Alhamdulillah. Alright, so okay, kita pun dah hampir kepada penghujung siaran kita insyaAllah. Dan setakat ini dulu daripada saya, Yun CTC. Terima kasih kerana bersama dalam segmen Bicara Fundamental pada minggu ini, 18 Mac 2020. Dan semua apa yang dah ada untuk sepanjang minggu ini mudah-mudahan memberi panduan kepada sebanyak dari luar sana untuk profit dengan cara kelebihan dan advantage masing-masing. Kita loss hari ini, kita trade juga hari ini. Kita loss besok, kita bermula trade daripada hari ini. Kita profit minggu hadapan, kita bermula trade pada hari ini. Macam mana? There's no one left behind. Setiap anda bersama kami, kami teguh di sisi anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.